Salam sejahtera semua pelajar, bertemu lagi kita dalam subjek Sains Kata 4 bersama saya Cikgu Lin. Kita lihat bab yang ketiga iaitu teknik mengukur parameter kesihatan badan dengan subtopik 3.1 suhu badan. Pada akhir pembelajaran hari ini, murid akan dapat mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul dan murid juga akan dapat menginterpretasi suhu badan. Ada banyak termometer yang cikgu tunjukkan di sini. Jadi apakah kegunaan bagi termometer ini? Okey, jadi semua sedia maklum bahawa termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Apakah itu suhu? Okey, suhu adalah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Manakala suhu badan pula merujuk kepada darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Kita perlulah memastikan badan kita ini berada dalam julat suhu yang normal iaitu lebih kurang dalam 36 darjah Celsius. Jadi sebarang perubahan suhu badan sama ada suhu badan kita meningkat ataupun suhu badan kita menurun, itu menunjukkan bahawa badan kita sedang menghadapi masalah kesihatan. Suhu badan kita yang normal ni dapat menjadikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Jadi bagaimana kita nak mengukur suhu badan kita? Apa alat yang kita boleh gunakan? Suhu badan kita boleh ukur dengan menggunakan termometer. Jadi hari ini kita akan mempelajari beberapa jenis termometer yang boleh kita gunakan untuk mengukur suhu badan. Okey, kita lihat yang pertama iaitu termometer klinik. Okey, termometer klinik digunakan untuk menyukat suhu badan. Okey, kita boleh menyukat suhu antara julat 35 hingga 42 darjah Celsius. Okey, ini adalah gambar yang menunjukkan termometer klinik. Okey, manakala yang kedua pula adalah termometer makmal. Okey, termometer makmal digunakan untuk menyukat suhu cecair. Okey, suhu cecair yang kita sukat tersebut adalah antara julat negatif 10 hingga 110 darjah Celsius. Okey, jadi ini adalah gambar termometer makmal yang biasa kita lihat dalam makmal kita. Okey, termometer yang ketiga pula adalah termometer rektal, yang mana termometer jenis ini digunakan untuk menyukat suhu badan melalui dubur. Ya, yang ini adalah termometer rektal. Okey, manakala yang keempat adalah termometer inframerah. Okey, termometer jenis ini digunakan untuk menyukat suhu badan tanpa bersentuhan dengan badan. Okey, jadi ini adalah termometer inframerah. Seterusnya kita lihat pula bagaimana untuk mengukur suhu badan menggunakan teknik yang betul. Okey, untuk yang pertama iaitu termometer klinik. Okey, kita perlu pastikan suhu termometer tadi berada di bawah 35 darjah Celsius sebelum kita gunakan. Okey, jadi kalau suhu tersebut melebihi 35 darjah Celsius, maka termometer itu kita hendaklah kibas-kibaskan dahulu sehinggalah bacaannya berada di bawah 35 darjah Celsius. Seterusnya, letakkan termometer tersebut di bawah ketiak ataupun dalam mulut selama kira-kira antara 2 hingga 3 minit. Okay? Atau sehinggalah kedengaran bunyi beep. Yang tu untuk termometer yang jenis digital. Okey, dan keluarkan termometer tersebut dan rekodkan bacaan suhu. Okey. Jadi kalau kita perhatikan di bahagian bawah termometer tersebut terdapat satu pencerutan pada termometer yang mana pencerutan ini bertujuan untuk mengelakkan daripada merkuri tersebut untuk tidak turun dengan cepat setelah dikeluarkan dari mulut ataupun ketiak. Maka ia akan dapat memberikan sukatan yang lebih tepat. Okey. Pencerutan ini tidak ada pada termometer makmal. Bagaimana pula jika kita hendak menggunakan termometer makmal? Okey, termometer makmal ini kurang sesuai ataupun tidak sesuai untuk menyukat suhu badan kerana tidak mempunyai bahagian pencerutan pada turus merkuri. Okay, jadi apabila termometer ini kita keluarkan daripada badan,
bacaan suhu akan turun dengan cepat. Jadi, bacaan yang diperolehi adalah tidak tepat. Okey, jadi bacaan suhu ini perlulah diambil ketika termometer masih lagi di dalam mulut ataupun di bawah ketiak untuk memastikan bacaan yang diperolehi adalah lebih tepat. Okey, bagaimana pula jika kita hendak menggunakan termometer rektal? Okey, termometer rektal ini sesuai untuk bayi yang berumur kurang daripada 3 bulan. Okey, mula-mula sekali kita kena pastikan termometer tersebut mempunyai label untuk kegunaan rektal. Okey, seterusnya kita bersihkan muncung termometer tersebut dengan menggunakan alkohol. Seterusnya, kita sapukan jeli petroleum pada muncung termometer tersebut untuk memudahkan termometer itu dimasukkan ke dalam dubur bayi. Okey, kemudian kita angkat kaki bayi tersebut dan masukkan termometer ke dalam dubur bayi kira-kira antara 1.5 hingga 2.5 cm. Okey, dan biarkan termometer tersebut sehingga kedengaran bunyi beep. Okey, dan kemudian bacaan yang diperolehi kita rekodkan. Termometer yang keempat adalah termometer inframerah. Okey, jadi termometer ini boleh digunakan tanpa bersentuhan dengan individu tersebut. Okey, jadi langkahnya adalah kita boleh mengarahkan termometer ini pada jarak kira-kira 5 cm dengan individu tersebut. Okey, kemudian diingatkan supaya tidak menghalakan termometer inframerah ini ke arah mata sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Okey, kemudian bacaan suhu bolehlah direkodkan. Okey, dan pembacaan suhu dengan menggunakan termometer jenis inframerah ini adalah sangat cepat. Seterusnya, bahagian yang terakhir iaitu menginterpretasi suhu badan. Okay, seperti yang saya maklumkan awal tadi, suhu badan manusia yang normal adalah dalam 36.9 darjah Celsius. Jadi sekiranya berlaku peningkatan ataupun penurunan suhu, ini menunjukkan badan kita berada dalam keadaan yang tidak sihat. Okay? Jadi sekiranya suhu badan kita melebihi 37 darjah Celsius, kita mungkin disahkan demam. Okey? Dan suhu badan kita juga boleh rendah daripada paras normal sekiranya terdedah kepada suhu sejuk yang melampau. Okey? Keadaan ini juga boleh membawa maut. Okey, seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan suhu badan kita ini melebihi paras normal? Okey, mungkin disebabkan oleh faktor yang pertama iaitu jangkitan yang disebabkan oleh bakteria dan juga virus. Kemudian yang kedua adalah disebabkan kita terdedah kepada keadaan panas yang melampau disebabkan oleh strok haba dan juga selaran matahari yang melampau. Okey, dan yang ketiga mungkin disebabkan oleh senaman daripada senaman berat yang kita lakukan. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Dah tonton, sudi-sudikanlah subscribe. Okey, semoga kita semua beroleh manfaat daripada ilmu yang saya sampaikan hari ini dan kita jumpa lagi di pembelajaran yang akan datang. Terima kasih.